Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Hakim. Jadi pada hari ini kami dari kumpulan 5 Seksyen 17 Asas Pembudayaan Keusahawanan akan membentangkan tentang bisnes e-portfolio kami. Praktikum perniagaan yang kami lakukan di Oden Delight adalah mengambil tempahan dan juga penghantaran. Jenis industri yang kami lakukan adalah berasaskan kepada makanan. Visi kami adalah untuk menyediakan makanan terbaik kepada pelanggan pada harga yang mampu milik dan berpatutan. Manakala, misi kami pula adalah untuk memenuhi cita rasa dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan jenis produk yang kami jual. Menu utama kami adalah oden di mana pelanggan boleh memilih sendiri bahan yang mereka mahu bermula dari hanya RM2 saja, manakala kami juga ada menjual minuman iaitu air bandung sebagai menu sampingan. Terdapat dua jenis perkhidmatan yang kami lakukan di Oden Delight iaitu pre-order di mana kami mengumpul semua pesanan pelanggan dan menghantar ke lokasi pelanggan pada hari yang seterusnya. Seterusnya, kami juga telah melakukan jualan di gerai secara fizikal di mana pelanggan boleh membeli terus secara langsung. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu Brasilia sebagai CEO, Ishraq sebagai Vice CEO, Norafika sebagai General Manager, Hashikin sebagai Marketing Manager, saya sebagai Operation Manager, Atirah sebagai Finance Manager, Razidan dan Adriana sebagai Sales Executive. Seterusnya, terdapat 3 kaedah yang kami lakukan untuk mempromosikan syarikat kami. Pertama adalah promosi jualan di mana kami telah membuat promo beli 1 mangkuk oden percuma air bandung pada hari pertama pembukaan gerai secara fizikal kami. Kami juga ada membuat TikTok Live di mana kami memperkenalkan jualan dan menerangkan kepada pelanggan bila dan bagaimana cara untuk mereka membeli produk kami. Dan akhir sekali adalah melalui invitation di mana kami mengajak rakan serta ahli keluarga untuk menyokong perniagaan kami. Oke, baiklah, saya akan menerangkan setiap peranan kaedah-kaedah tersebut. Kita mula dengan promosi jualan, di mana promosi jualan ini berfungsi sebagai menarik lebih banyak pelanggan, dan yang keduanya, promosi juga yang dibuat sekaligus dapat membantu meningkatkan hasil jualan ataupun income. Selain itu adalah invitation ataupun membuat sebarang jemputan. Jemputan dibuat adalah melalui laman-laman media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan juga Facebook, di mana setiap ahli kami akan menjemput sebanyak orang mungkin, misalnya sama ada rakan kerabat kami maupun ahli keluarga yang terdekat untuk datang ke Expo APK untuk membeli produk kami. Kaedah promosi yang seterusnya adalah kumpulan kami akan membuat TikTok Live, di mana TikTok Live ini berperanan dalam menaikkan jumlah pengikut ataupun followers, dan sekaligus dapat memperkenalkan produk kami secara nyata dan cara-cara untuk membelinya. Oke, seterusnya, platform media sosial juga mempunyai peranannya yang tersendiri selain daripada membuat TikTok Live ataupun mempromosikan jualan, yaitu dengan berfungsi sebagai menaikkan jumlah followers dan juga menjadikannya platform sebagai untuk memasarkan produk kami secara dalam talian. Lupa juga, media sosial juga memainkan peranan yang besar, di mana media sosial digunakan sebagai alat perantara untuk berkomunikasi dengan para pelanggan, dan sekaligus dapat membantu para pengikut ataupun followers yang baru dalam mengetahui latar belakang syarikat dengan secara terperinci. Seterusnya ialah pencapaian kumpulan kami. Kami melakukan sebanyak 6 hari jualan iaitu bermula daripada 30 April hingga 22 Mei, termasuklah hari Expo iaitu pada 13 dan 17 Mei. Berikut ialah jumlah produk yang dijual. Kumpulan kami telah menjual sebanyak 180 mangkuk untuk oden dan 35 cawan untuk air, menjadikan jumlah jualan kami sebanyak RM1,275. Berikut merupakan Facebook dan Instagram kami. Berikut merupakan wawasan yang telah dicapai oleh kumpulan kami. Untuk Facebook, kami telah mendapat sebanyak 50% daripada pengikut dan 50% lagi daripada penonton. Bagi laman sosial Facebook pula, kami telah mendapat 2 jenis halayak iaitu
50% pengikut dan juga 50% bukan pengikut, di mana kami telah mendapatkan maklum balas daripada pengikut dan bukan pengikut sebanyak 32 orang daripada awal kami mulakan perniagaan sehingga 7 Jun. Bagi maklum balas laman sosial Instagram kami pula, kami telah mendapatkan 7.4 daripada pengikut dan manakala 92.6% daripada bukan pengikut. Akaun kami telah mendapat maklum balas sebanyak 1.110 orang dan telah bertambah sebanyak 328 pengikut dari 7 Jun hingga 13 Jun. Kami juga telah mendapat maklum balas yang positif daripada pelanggan kami, dan inilah buktinya Oden Delight adalah perniagaan yang terbaik. Ringkasan aliran tunai jualan Oden, pendapatan sebanyak Rp1.275, manakala kos sebanyak Rp407 dan keuntungan sebanyak Rp805. Perniagaan penjualan Oden ini menjana keuntungan bersih sebanyak Rp805 selama 5 hari berjualan. Ringkasan aliran tunai bagi penjualan air Bandung selama 5 hari, pendapatan sebanyak Rp625, manakala kos sebanyak Rp57.50, keuntungan sebanyak Rp567.50. Perniagaan Bandung ini menjana keuntungan bersih sebanyak Rp567.50 selama 5 hari penjualan. Ringkasan untuk analisis titik pulang modal bagi Oden ialah untuk mencapai titik pulang modal, perniagaan perlu menjual sebanyak 85 mangkuk dalam masa 5 hari penjualan. Pada jumlah ini, pendapatan jualan Oden akan sama dengan jumlah kos tetap dan kos pemboleh ubah. Bermakna perniagaan ini tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Ringkasan analisis titik pulang modal bagi penjualan air Bandung. Pada titik pulang modal, perniagaan menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung kos tetap dan kos pemboleh ubah tanpa ada keuntungan dan kerugian. Jumlah air Bandung yang perlu dijual untuk mencapai titik ini adalah kira-kira 35 cup dengan 20 cup kecil, 15 cup besar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oke, hari ini saya akan bentangkan bagian jualan dan untung dan juga penyata imbangan. Oke, yaitu jualan dan untung saya akan mulakan dahulu, yaitu jumlah jualan yaitu kami dapat yaitu dalam lingkungan Rp1.275 dan seterusnya adalah kos bahan mentah yaitu sebanyak Rp120 dan untung kasar pula adalah sebanyak Rp1.155 dan lagi yang itu lagi yaitu perbelanjaan yaitu Rp65.95 dan yang terakhir adalah keuntungan bersih kami adalah bernilai yaitu Rp1.089.05. Yang seterusnya adalah yaitu penyata imbangan. Oke, penyataan imbangan kami yaitu daripada Oden Delight pada 21 Jun 2024 yaitu aset tetap kami yaitu aset semasa yaitu Rp1.275 yaitu bersamaan dengan jumlah asetnya juga lah. Oke, yang seterusnya adalah equity pemilik ataupun modal yaitu sebanyak Rp65.95 dan manakala keuntungan bersih pula yaitu Rp1.085.05 dan manakala jumlah liability dan equity yaitu Rp1.275. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurafika binti Samil, nomor matriks BA2160750. Saya akan menerangkan pendapatan bagi setiap ahli kumpulan. Syarikat kami iaitu Oden Delight telah beroperasi sebanyak 5 kali iaitu dari bulan April sehingga Mei.
Dalam tempoh tersebut, setiap ahli telah menjana pendapatan sebanyak RM171.50 bagi penjualan oden dan juga air bandung. Perbelanjaan pula adalah sebanyak RM65.95 bagi kedua-dua produk. Oleh itu, setiap ahli kumpulan mendapat keuntungan bersih sebanyak RM105.55. Seterusnya iaitu cadangan pembaikan, iaitu memperbanyakkan aktiviti promosi di platform media. Ianya bertujuan untuk menarik lebih ramai untuk membeli produk. Kami juga tidak sempat untuk membuat konten marketing yang banyak, yang mana pada awalnya kami sudah rancang untuk membuatnya tapi tidak kesampaian. Yang kedua iaitu penambahbaikan kualiti pembungkusan, iaitu pertukaran bekas makanan plastik kepada bekas makanan yang bukan plastik. Yang terakhir iaitu pengumpulan lebih banyak pesanan. Sebagai contoh, penjualan air bandung juga diteruskan bagi penambahan hasil pendapatan. Salam sejahtera, saya Nur Atira Zulaika binti Awang Salman, nombor matriks BE 22160807, akan sambung ke bahagian masalah dan penyelesaian. Pertama iaitu rasa oden yang kurang pedas telah ditambah baik kepada peningkatan tahap kepedasannya. Selain itu, bahan yang kurang sesuai dan juga berkos tinggi juga menyebabkan pertukaran bahan mentah sesuai dengan permintaan pelanggan. Seterusnya iaitu masalah tempat penyimpanan, tetapi disebabkan ada ke dalam kalangan kami yang tinggal di luar, jadi kami meletakkan bahan mentah di peti ais. Yang ketiga iaitu berlaku lambakan pesanan sehingga menimbulkan kekeliruan. Masalah ini telah diselesaikan dengan penggunaan Google Form dan penelitian setiap pesanan yang dilakukan secara berhati-hati. Secara kesimpulannya, seramai 8 orang ahli yang telah menjayakan perniagaan makanan oden dan juga air bandung. Perniagaan yang dijalankan juga mendapat sambutan yang meriah daripada pelanggan. Meskipun timbul permasalahan ketika menjalankan perniagaan, tetapi ianya dapat diselesaikan dengan baik. Saya akhiri dengan slogan kami, kelezatan hangat memikat, Oden Delight. Sekian, terima kasih.